Di dalam ayat 60 surah Ghafir, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, wa qala rabbukum, dan Tuhan kamu telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Tuhan kata, mintalah doa kepada aku, nescaya aku akan perkenankan doa kamu itu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Kemudian Tuhan kata, sesungguhnya orang-orang yang takabur, orang-orang yang besar diri, orang-orang yang sombong daripada beribadat kepada aku. Dalam tafsir kata, dan sesungguhnya orang-orang yang takabur, yang sombong, yang tidak mau berdoa kepada aku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhan kata mereka akan masuk di dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat 60 surah Ghafir, Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu dekat kita, yang pertama, minta doa biarlah kepada Allah sahaja. Tidak boleh minta doa pada benda lain. Minta doa kepada Allah. Kita tidak boleh minta doa pada benda lain. Kita tidak boleh minta doa kepada Allah dan kepada benda lain. Tak boleh. Doa minta kepada Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala nak beritahu bahawa pintu doa dan pintu perkenan Allah sentiasa terbuka luas. At any time, at any place, kita boleh minta doa pada Tuhan. Dan Tuhan duk tertunggu-tunggu hamba-hamba dia minta pada dia. Dan Allah janji, ud'uni astajib lakum. Tuhan janji, dia kata, mintalah kepada aku, sooner or later aku akan perkenankan. Tuhan kata, minta kepada aku, tak cepat lambat, tang bagi aku bagi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala pelik kalau dibandingkan dengan makhluk dia, dengan manusia. Manusia tak suka orang minta kat dia. Apatah lagi apabila orang tu meminta-minta dan meminta-minta non-stop, duk minta, dah bagi, minta lagi, dah bagi, minta lagi. Manusia tak suka. Berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala, dia suruh hamba dia minta dan dia bagi, lagi minta lagi dia bagi, lagi minta lagi dia bagi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ayat ni nak bagi tahu dekat kita bahawa doa itu ibadah. Doa ni bukan sahaja minta, tapi doa ini di sisi Allah ibadah. Maksudnya siapa minta dapat pahala dan dapat apa hak dia minta. Kalau sekiranya benda yang dia minta tu Allah tak bagi dandan, pahala dapat dah. Kerana doa itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada di dalam dunia ni manusia yang tak berhajat dengan Allah. Tak ada. Nama kata manusia, kita berhajat dengan Allah. Allah bagi satu orang jadi kaya, dia berhajat dengan Allah. Dia kaya, dia berhajat kepada sihat. Dia kaya, dia berhajat kepada bahagia. Dia kaya, tapi ada banyak lagi benda yang dia nak Allah bagi ke dia. Apatah lagi kalau sekiranya orang tu Allah jadikan dia miskin, lebih-lebih berhajat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi satu orang tu sehat, dia masih berhajat kepada Allah. Ada manusia Allah bagi sehat, Allah bagi kaya, tapi Allah tak bagi dekat dia anak-anak yang berjaya. Duit banyak, anak tak mau mengaji. Maka orang kaya, orang sehat ni berhajat kepada Allah. Dia nak supaya Allah Subhanahu wa taala bagi satu petunjuk dan hidayah kepada anak dia, supaya anak dia jadi manusia berguna.
Demikianlah manusia, Allah bagi dekat dia bijak, dia masih berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi dia sihat, Allah bagi dia kaya, Allah bagi dia bijak, tapi Allah bagi dekat dia isteri yang tak dengar cakap dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia berhajat kepada Allah, dia minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah isteri aku satu orang yang taat kepada aku. Pendek katanya, nama kata manusia ni sentiasa ada hajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal kita tidak perfect, kita tidak sempurna, kita ada benda nak minta dengan Allah. Maka doa adalah satu benda yang tidak ada manusia yang tidak perlu kepada doa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mintalah kepada Allah. Dan kita tidak boleh give up, tidak boleh putus asa apabila berdoa. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa seseorang itu akan sentiasa Tuhan bagi selagi mana dia tidak tergesa-gesa. Kalau Tuhan janji dalam Quran, Tuhan kata, ud'uni astajib lakum, hampa minta kepada aku akan bagi dekat hampa. Allah tentu bagi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mukir janji. Tapi Allah tak mau ada di kalangan hamba-hamba dia, bila dia minta doa, dia nak cepat-cepat. Allah kata, aku akan bagi, sabar sat. Dan kalau sekiranya hampa minta dan hampa nak tergesa-gesa, itu aku tidak suka. Fayaqul, Nabi SAW kata, ada di kalangan manusia ni apabila dia berdoa, dia kata, qad da'autu, dia kata, aku dah minta berapa kali dah dekat Tuhan, falam yustajib li, tapi Tuhan tak bagi dekat aku. Allah Subhanahu wa ta'ala tak suka kepada hamba yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sendiri, kita duk baca ayat Quran, kita duk baca hadis Nabi, duk cerita kata Nabi suruh kita berdoa. Nabi SAW sendiri sangat kuat berdoa. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata Nabi SAW waktu rukuk dan waktu sujud, Nabi baca, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Kita duk baca apa? Subhana rabbiyal azim, ataupun subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Boleh tak boleh? Boleh. Itu ada hadis juga cerita. Ini lagi satu hadis mai, Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi SAW waktu rukuk dengan waktu sujud, Nabi baca benda yang sama. Nabi kata apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagi engkau. Allahumma ghafirli, ya Allah, ampunkan dosa aku. Tuan-tuan, kita ni kemuncak kepada hidup kita apa tuan-tuan? Nak minta Tuhan ampun dosa, itu saja. Tuan-tuan, kalau kita terpilih untuk dapat pengampunan dosa, bukan sahaja kita boleh keluar jail lawai, kita dapat pengampunan, kita boleh masuk syurga. Kalau kita minta supaya Allah ampun dosa, bila-bila masa pun minta, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah ampunkan dosa aku. Kalau Allah ampun dosa kita, syurga tempat kita. Maka dengan kerana tu Nabi SAW fokus dia ialah apa? Minta ampun dosa. Dia istighfar 70 kali, dia istighfar 100 kali. Pasal apa? Pasal nak minta ampun dosa. Dalam semayang, ketika rukuk, ketika sujud, Nabi baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan aku. Pasal apa? Pasal Nabi SAW nak supaya Allah ampun, bukan dosa dia, tetapi dosa umat-umatnya.